أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Kita berhenti pada muka anak ni, muka surat 45 pada kata muallif auhallahu ilaihil ahkam. Situ tak? Cuba kita baca hak tepi dulu. Kita baca hak tepi dulu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. War-rasulu huwa alladhi awhallahu ilaihi al-ahkama wa amarahu bitablighiha. Bermula Rasul itu ialah yang diwahyu oleh Allah kepadanya akan hukum. Wa amarahu, dan Allah Ta'ala suruh dia bitablighihi, suruh untuk sampaikan hukum-hukum itu. Fa illam yu'mar, kalau tidak disuruh bitabligh, tidak disuruh untuk sampaikan hukum, fahuwa nabiyyun, maka dia itu nabi saja. Okay. Kata Muhasyi Syekh Asy-Syarqawi rahimahullah, qauluhu auhallahu ilaihil ahkama, Rasul itu ialah lelaki yang diwahyukan kepadanya hukum. Ai sawa'un kana lahu kitabun, sama ada baginya kitab yang khusus Tuhan turunkan. Au sawa'un kana lahu kitabun au naskhun, baginya menasahkan li syar'i. Sawa'un kana kitabun aula. Lepas tu nasakha gitu. Molek gitu lah. Dia adalah segi situ. Okey, jadi takdir kalam sawa'un kana lahu kitabun aula. Aula. Koma situ. Nasakha, baru baca elok. Nasakha li syar'i man qablahu amla. Sama ada menasahkan bagi syariat orang yang sebelumnya, nabi yang sebelumnya, ataupun tidak. Ini ta'mim. Ta'mim. Sawa'un, maknanya tak kira lah dia itu ada kitab khusus ataupun tak ada. Ataupun dia di syariat dia menasahkan syariat nabi terdahulu ataupun tidak. Umum tu Okay, habis. Jadi orang yang diwahyukan hukum dan disuruh sampai namanya Rasul. Ada kitab tak ada kitab, tak kira lah. Dia nasahkan syariat sebelumnya atau tidak, tak kira. Okey. Wa'tu ridha, dan diiktiraf. Wa'tu ridha ala hadha ta'rif. Diiktiraf atas takrif ni. Orang iktiraf, kritik takrif ni. Apa kritikannya? Bi annahu ghairu jami'in. Takrif ni tidak jami', tidak merangkumi segala mu'arraf. Takrif ni tak rangkum, tak meliputi segala mu'arraf dia. Bi annahu ghairu jami'in. Sebab apa ghairu jami'? Li'adami syumulihi man lam yuha ilaihi ahkamun. Kerana tidak merangkumi orang yang tidak diwahyukan kepadanya hukum. Dia tidak termasuk. Bila kata takrif Rasul tu orang lelaki yang diwahyukan Tuhan hukum dan disuruh sampai, maka
Kritikannya bahawa takrif itu tak jami' kerana tidak merangkumi orang yang tidak diwahyukan hukum. Bal amara bil amali bi syar'i man qablahu. Tapi hanya disuruh beramal dengan syariat Rasul sebelumnya. Jadi kalau gitu maknanya, kalau orang yang Tuhan tak wahyu hukum, Tuhan wahyu dia supaya beramal dengan hukum hak Nabi sebelum. Takrif kata Rasul itu orang yang Tuhan wahyu kepadanya hukum. Sekarang ni dah apa cerita kalau orang lelaki yang Tuhan wahyukan kepadanya supaya beramal dengan hukum Nabi sebelumnya. Ka Zakaria, seperti Nabi Zakaria, wa Yahya wa Dawud wa Sulaiman. Ni. Wa ghairihim, dan selain pada mereka, min rusuli bani Israel, daripada rasul-rasul bani Israel, al-mab'uthina ba'da Musa, yang dibangkitkan lepas Nabi Musa. Fa innahu lam yuha ilaihim ahkamun, kerana mereka tidak diwahyukan kepada mereka hukum. Kalau gitu bukan rasul ikut takrif ni. Sebab tu dia kata takrif ni ghairu jami', tidak merangkumi bagi segala afrad mu'arraf. Nampak? Bal umiru, bahkan mereka disuruh bil amali, dengan beramal bi ahkami Taurati, dengan hukum-hukum yang ada dalam Taurat bagi Nabi Musa. Beramal dengan Taurat Nabi Musa je. Itu kritikannya. Okey. Dak jawab lagi tak? Maknanya faham daripada situ takrif itu tak jami' lah. Takrif itu tidak jami'. Sebab bila kata yang diwahyukan padanya hukum, patutnya yang diwahyukan saja. Rajulun uhiya ilaihi. Sama ada dengan hukum tak ada hukum, dah kira lah. Bila kata uhiya ilaihi bi ahkamin, dengan hukum, maknanya hak rasul yang tidak diwahyukan hukum baru, tak kira sebagai rasul. Sebab tu tak jami' dia kata. Okey. Sekarang ni bila sebut pasal syariat Nabi Musa, diturunkan diturunkan kitab Taurat. Maka dengan Taurat tu Nabi-Nabi Bani Israel, Rasul Bani Israel beramal dengan apa yang ada dalam Taurat sehingga datang Nabi Isa. Dan Zabur mana? Wa amma Zaburu Dawud. Adapun Zabur bagi Nabi Daud. Nabi Daud ada kitab juga, kitab Zabur. Fakana mujarrada qisasin, adalah dia semata-mata kisah-kisah. Nampak? Mujarrada qisasin. Jamak kepada qissatun. Jamak dia qisasun. Okey. Fakana mujarrada qisasin, semata kisah saja. Wa mawa'idha, dan semata mawa'idh. Kita panggil apa? Tazkirah, peringatan. La ahkaman, bukan hukum-hukum. Kerana itu ulama kata dalam Zabur ni ada kisah-kisah, ada nasihat-nasihat, dan ada hikam-hikam. Kalang-kalang hikmah. Hukum tak ada. Hukum dalam Taurat Nabi Daud. Mari jawab nanti. Okey. Dia jawab. Tadi dia kata ridha kan? Ni jawab dia. Wa'tu ridha. Ada jawapan ni rupanya. Wa'tu ridha. Ni jawapan ni. Wa ujiba, dan dijawab bi annal murada bi iha'il ahkam, bahawa yang dimaksudkan dengan diwahyukan hukum. Dia katakan dalam ni kan, auhallahu ilaihil ahkam. Maksud iha al-ahkam, mewahyukan hukum, ma yashmalu iha al-amali, merangkumi wahyu untuk beramal. Jadi mewahyukan hukum tu bukan mewahyukan hukum saja, tapi mewahyukan beramal dengan hukum. Termasuk juga iha al-amali biha, maka fayadkhulu man dzukira, maka termasuklah orang yang disebut tadi, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kenapa? Li'annahu uhiya ilaihimul amalu, kerana diwahyukan kepada mereka beramal bima fit Taurati, dengan barang yang ada dalam kitab Taurat, hukum-hukum yang ada kitab Taurat. Habis. Qauluhu fahuwa nabi. Kalau tengok takrif Nabi Rasul, kalau baca
Ngaji tak kitab baru ni Quran tau. Tak kitab apa ngaji? Nama apa pengarang? Nama apa ni? Mana kota tak? Sana mana kota tak? Jordan. Mana kota juga? Ada kitab lain nama apa? Tak ingat Allah SWT. Abu Khiyah apa tak ingat lah. Kalau kitab-kitab baru kadang-kadang pada masalah ni mereka buat khilaf. Takrif Rasul dengan Nabi. Takrif Rasul Nabi. Ada hak. Dan ulama-ulama kontemporari pun ada kadang tak setuju dengan apa yang termaktub dalam kitab-kitab kitab-kitab lama ni lah. Tapi kalau kita tengok balik dari segi apa nama ni, metodologi ilmu, dari segi kuat dalil tu memang kuat hak kitab. Dari segi perbezaan dari segi istiqaq lughah antara rasul minar risalah wan nabi minan nubuwwata wan naba contohnya, memang kuat dah hak ulama sebut, hak ulama lama sebut. Apa lah? Ada? Ada. Mana dekat Jordan tu kitab lain. Mana kotor di mak tafi dulu lah. Okey, habis. Fahuwa nabiyyun. Maka kalau dia tidak suruh sampai, tidak disuruh dengan menyampaikan, maka dia itu nabi saja. Ai faqat. Wa illa jika tidak. Jika tidak disuruh sampai. Jika tidak. Tengok ni. Fa illam yu'mar bit tabligh fa huwa nabiyyun. Wa illa ay wa illam lam yu'mar bi an yu'mar. Far rasulu nabiyyun aidan. Bukan. Salah, bukan wa illa tu. Wa illa fa huwa nabiyyun faqat. Maka nabi saja. Bi an lam yu'mar. Maka dia nabi saja. Wa illa, jika tidak, maknanya kalau kita tidak katakan dia itu nabi saja, maka far rasulu nabiyyun aidan. Bukan wa illa lam yu'mar tu. Apa dua kali pula tau. Wa illa ay wa illam yurid bi kaunihi nabiyyan annahu nabiyyun faqat far rasulu nabiyyun aidan. Maka rasul pun nabi juga. Faham tak? Rasul pun nabi juga. Sebab rasul ni disuruh diwahyukan juga. Wahyu tetap ada. Ciri pertama, makna diwahyukan dengan hukum. Ada dah. Maka dia nabi. Sebab tu dia kata fahuwa nabiyyun faqat wa illa far rasulu nabiyyun aidan. Kalau tidak, kalau kita tak kata dia itu nabi saja, maka rasul pun nabi juga. Nampak? Jadi kalau tengok dari segi takrif tepi ni, wa rasul huwa alladhi auha Allahu ilaihi al-ahkam wa amara bi tablighiha fa illam yu'mar bi tablighihi fa huwa nabiyyun. Fahuwa nabiyyun faqat. Fahuwa nabiyyun faqat. Maknanya dia nabi sahaja. Maka rasul dia itu nabi lagi rasul. Nabi lagi rasul. Wa illa far rasulu nabiyyun faqat. Maka rasul pun nabi juga. Habis. Maka alaqah antara rasul dengan nabi itu macam kita sebutlah umum khusus mutlak. Nabi itu umum, rasul itu khusus. Okay. Okey, kemudian sebab itu setengah takrif dia kata nabi itu rajulun auhallahu ilaihi sawa'un umira bi tablighihi aw la. Sama ada disuruh menyampaikan ataupun tidak. Fa in amara bit tabligh fa huwa rasulun aidan. Jadi dari segi ibarat tu mudah sikit. Dia takrif nabi dulu. Dia takrif hak umum dulu. Baru takrif hak khusus. Apa tak? Qauluhu fa mimma yajibu. Terbaca luar tak? Masuk matan Imam Sanusi. Qala al-Matin, Imam Sanusi rahimahullah. Qala Imam Sanusi fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan wa hiya al-wujudu. Dan daripada perkara yang wajib bagi Tuhan kita yang maha agung, yang maha besar, ialah 20 sifat wahiyal wujud, iaitu sifat wujud. Sifat wujud.
Maknanya. Okey. Syarah. Sekejap, baca syarah dulu ke? Man bermakna. Baca syarah dululah. Okey. Qala Syekh Al-Hudhudi wa min itu min. Macam man? Min bermakna ba'. Mana min mana? Fa mimma yajibu. Fa mimma ni kan asal pada fa min ma. Diidghamkan nun dengan mim. Dan nun dalam mim. Jadi mimma. Jadi min itu makna ba'. Fa ba'du ma yajibu. Fahiya litab'id. Maka min dengan maksud tab'id. Min dengan maksud sebahagian. Ai mim ba'di ma yajibu. Dari sebahagian yang wajib. Itu takdir dia. Jadi 20 itu bukan segala sifat wajib bagi Tuhan. Bukan itu saja maksudnya. 20 itu sebahagian daripada sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan. Pak ni pun berapa kali letih cakap ke Pak Wahabi ni. Tak faham-faham. Awal Mata Sanusi, faham iman dah. Dia kata Asyairah ni kata sifat 20 je. Sifat Tuhan lebih dari 20. Nama Tuhan 99 dah. Wan Masri tahu. Bapak Asmaul Husna tahu. Tiba-tiba syair kata 20. Ni letih amat jawab. Letih jawab. Ambil sumbat dalam mulut dah. Jadi payah kata mimma yajibu. Maklum dah. Bukan hanya 20 saja. 20 tu dari yang wajib. Ya. Lianna sifati maulana jalla wa azza. Kerana sifat-sifat Tuhan kita yang maha agung, maha besar, al-wajibata. Jadi naat kepada sifat maulana wajibata dia. Sifat ni masuk kan? Dia jamak muannas masuk dengan kasrah. Batu sifat dia masuk. Kerana sifat-sifat Tuhan kita, sifat yang wajib, lahu la tanhasiru, tidak terhad fi hadhil 20 pada 20 ni saja. Tak terhad pada 20 saja. Id kamalatuhu la nihayata laha, kerana kesempurnaannya tidak ada hujung. Kesempurnaan Tuhan tak ada penghujung, tak ada sub, tak ada kesudahan. Maka sifat-sifat hak sempurna segala milik Allah. Walam yukallifna Allahu, dan Allah tidak mentaklifkan kita, tidak memberatkan kita, illa kecuali bima'rifati ma nasaba lana alaihi dalilan, kecuali apa yang Tuhan letak. Nasabah ni Tuhan pacak, Tuhan tegakkan bagi kita di atasnya, di atas ma dalil. Allah tidak wajibkan kita kecuali perkara yang Tuhan jadikan dalil, Tuhan letakkan sebagai dalil. Nasaba lana alaihi dalilan. Ay nasaba dalilan lana alaihi alama. Apa dia? Yang Tuhan datangkan dalil, Tuhan letakkan dalil. Wahiya hadhil 20, iaitu 20 ni lah. Wa tafaddala alaina, dan Allah Ta'ala memberi tafaddul, memberi kemurahan. Tuhan bermurah hati. Istilah murah hati lah tak? Bukan makna Tuhan ada hati. Makna Tuhan kesihan belah. Tuhan beri ringan kepada kita biisqati taklifi, dengan menggugurkan taklif, menggugurkan keberatan, ketaklifan, bima lam yansib lana alaihi dalilan, dengan perkara yang Tuhan tidak datangkan di atasnya dalil. Benda yang Tuhan tak letak, tak sebut, maka Tuhan gugurkan taklif. Banyak sifat-sifat lain Tuhan ada khabar. Wajib tak kita tahu? Tak wajib lah, sebab Tuhan ada khabar. Tuhan tidak tegak, tak datangkan dalil. Apa dia tu? Ai al-wujud. Mana hak 20 tu al-wujud. Wa qawluhu wal 20 sifatan hiya al-wujud ila akhiri ma dzakara. Ya. Kita baca balik dalam hasyiah. Qala asy-Syarqawi rahimahullahu taala qawluhu fa mimma yajibu ila akhiri. Hadhihi al-fa'u tusamma fa al-fasihah. Fa pada fa mimma itu dinamakan fa fasihah. Ni biasalah kita jumpa dalam kitab-kitab ni. Okey.
Kenapa nama fasihah? Li'ifsahiha. Kerana dia memfasihkan. Dia memfasihkan. Ai dalalatiha ala syartin muqaddarin. Kerana dia menunjukkan di atas syarat muqaddar. Dia fasih ni nak cakap ni, cakap lancar, nak melancarkan maka. Ada fasih memfasihkan dengan maksud dia menunjukkan di atas ada jumlah syarat yang ditakdirkan. Sebab bila cakap maka ni, tidak mari maka saja. Maka saya, mesti ada sebelumnya sesuatu kan? Sebelum tu mesti ada satu. Maka saya dengan ini mengisytiharkan bahawa esok raya. Tak? Sebelum maka tu mesti ada sesuatu. Maka dia seakan nak menunjukkan bahawa ada sebelum tu syarat muqaddar. Takdirnya mana? Takdiruhu in. Ni jumlah syartiyah ni. In aradta ma'rifata ma yajibu. Jika kamu ingin mengetahui barang yang wajib ke atas kamu, maka daripada perkara yang wajib atas Allah Ta'ala ialah diam. Jadi syarat muqaddar tu seakan-akan kita kata in aradta ma'rifata ma yajibu. Baru makrifat. Ila akhiri. Okay, habis. Wal muradu, dan bermula murad bil wujubi. Ma yajibu. Dia kata fami ma yajibu li maulana jalla wa azza. Yang dimaksudkan wujub pada kalam mimma yajibu tu. Maksud wujub itu ialah adamu qabulil intifa. Tidak terima nafi. Wajib dengan maksud tak terima nafi. Bukan wajib dengan maksud syarak, iaitu ma yusabu fa'iluhu tu, bukan. Bi khilafil wujubi al mutaqaddimi fi qawlihi wa yajibu ala kulli mukallafin. Lain dengan wujub yang telah lalu sebut pada kalam musannif wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Lain tu. Itu wajibu, wujub di situ makna lain. Ila akhiri. Fa innal murada bihi ma yusabu ala fi'lihi. Perkara yang dibalas di atas melakukannya. Ini wajib syarak. Ai ma yusabu ala fi'lihi. Fi'lihi maksud i'tiqadihi. Ini medan i'tiqad lah ni. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan kenakan seksa di atas meninggalkan i'tiqad. Itu wajib syarak. Ini wajib akal. Okey. Wal muradu, maka yang dimaksudkan ialah adamu qabulil intifa'i aqlan, tak terima nafi pada akal. Au syar'an, atau pada syarak. Maksud juga. Makna apa? Tak terima nafi. Boleh jadi tak terima nafi tu pada akal, boleh dan yang dalilnya dalil akli, boleh jadi tak terima nafi tu dalil syarak. Sebab tu dia kata adamu qabulil intifa' aqlan aw syar'an. Bukan wajib syarak ni. Wajib akal. Wajib dengan maksud adamu qabulil intifa'. Tapi jadi tak qabul intifa' tu sama ada sabit dengan dalil akal atau dalil syarak. Aqlan aw syar'an. Ai bid dalilil aqli, sama ada dengan dalil akli, aw syar'i atau dalil syar'i. Wa kadza yuqalu fil istihalati al-atiyah. Begitulah juga kita katakan pada masalah istihalah. Apa dia istihalah? Tak ada istihalah apa ni? Wujub ada muqabul intifa'. Istihalah ada muqabul subut. Aqlan aw syar'an. Faham? Fa innal murada bihi, kerana yang dimaksudkan dengannya adamu qabulis subuti aqlan aw syar'an. Ada dah tu. Tu ada muka surat tu, ni muka surat lain. Tak boleh tu. Hak Indo. Tahqiq Indo. Okey. Adamu qabulis subut, tidak terima sabit aqlan aw syar'an, pada akal atau pada syarak. Okey, habis. Fal muradu bil wajibi wal mustahili, maka yang dimaksudkan dengan wajib dan mustahil fi kalamihi, pada kalam musannif itu, ma huwa a'ammu minal aqliyaini, daripada aqliyaini
wasyar'iyyaini. Maksud wajib dan mustahil pada kalam musannif ni merangkumi yang lebih umum daripada wajib dan mustahil akal dan ataupun wajib dan mustahil syarak. Wajib lebih umum. Ma huwa a'am min al-aqliyyaini wasyar'iyyaini. Daripada mana kita kata merangkumi lebih umum tu? Bidalili ma sayati, dengan dalil apa yang lagi akan datang fil barahini, pada masalah burhan. Wa amma burhanu ta'ala, amma burhan baqa, wa amma burhan sama'. Dalam masalah burhan tu dia akan datang. Tengok dalil ikut mana. Fa innahu fa innahu apa? Bayyana. Tak. Fa innahu bayyana ba'dal aqaidi bil aqli. Kerana musannif kadang-kadang dihuraikan sebahagian akidah dengan akal. Wa ba'daha, sebahagian lain bin naqli, diterangkan dengan dalil naqli, terutamanya sama bahasa kalam waktu dalil naqli. Bi khilafil wajibi wal mustahil, lain dengan wajib dan mustahil, alladzaini ta'arrada li ta'rifihi ma sabiqan, menyalahi dengan wajib dan mustahil yang telah disebut takrif kedua-duanya terdahulu. Ingat tak pada perbincangan tentang hukum akad? Tak. Wa amal wajibu wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Hak disebut pada masalah perbahagian hukum akad tu, hak tu alladzaini ta'arrada, yang mana musannif mendatangkan takrif kedua dahulu tu, hak tu biqaulihi fal wajibu ma la yutasawwaru ila akhirih fa innal murada bihima al wajibu wal mustahilu al aqliyani faqat. Hak tu merujuk kepada wajib dan mustahil akal sahaja. Pada mula-mula perbincangan hukum akad, musannif datangkan takrif wajib dan takrif mustahil. Takrif mustahil dan takrif wajib tersebut itu merujuk kepada wajib dan mustahil akal sahaja. Tapi bila sebut dalam masalah sifat-sifat Tuhan ni, maksud wajib dan mustahil ni lebih umum daripada hak wajib mustahil akal saja. Kerana masuk juga yang mana dalilnya daripada syarak. Nampak? Dalil daripada syarak. Fa in qulta, habis. Fa in qulta, jika kamu kata zahiru qawlihi sabiqan, zahir perkataan musannaf yang terdahulu, wa yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajibu ila akhirih, zahirnya annal wajiba, bahawa yang wajib itu ma'rifatu jami'il wajibat, mengetahui sekalian perkara wajib, wal mustahilat, dan sekalian perkara mustahilat. Zahir kalam musannif bila sebut an ya'rifa ma, fahamnya wajib mengetahui sekalian perkara wajib serta sekalian hak mustahil. Zahirnya gitulah. Kok mana faham itu? Li'anna ma, kerana yajibu, an ya'rifa ma yajibu. Ma mana? Ma pada kalam musannif tu. An ya'rifa ma. Lafaz ma itu min siyaril umum, daripada sirah lafaz umum. Lafaz umum dalam usul fiqh kita belajar kan? Adawatil umum. Tak, siyarul umum ialah ma, man, allati, al masuk dalam yang disandarkan dalam apa ni? Alif lam. Disandarkan pada isim. Kemudian dia kata faham daripada ma itu bahawa sekalian lah, kerana ma itu min siyaril umum. Wa ityanuhu huna bimin, dan mendatangkan musannif di sini dengan min pula at-tab'idiyah, yang menunjukkan tab'id, sebahagian. Zahirnya fi annahu lam yubayyin jami'a ma yajibu, bahawa musannif takkan terang segala perkara yang wajib. Bal ba'dahu, bahkan dia akan terang sebahagian saja. Wa huwal 20. Fayaqtadi, maka memberi faham. Yaqtadi annal mukallafa, bahawa mukallaf itu mutalabun bizaidin alaiha,
bahawa mukallaf itu dituntut mengetahui hak lebih daripada itu. Zahirnya gitu. Walaisa kadzalik. Tapi sebenarnya tidak. Wala panjang tu. Kita baca balik. Fa'in qulta tu, start pada fa'in qulta. Jadi ruduk dengan irad dengan i'tirad jawab ni biasalah dalam hasyiah ni. Fa'in qulta, jika mu kata zahir perbuatan, anda rikahlah mudah. Nak baca 2 kali rekod dah. Mudah pula. Okey. Khulasah dia. Jika mu kata dulu, mula-mula pada awal musannif sebut wajib atas setiap mukallaf ayat rifah ma yajibu. Ma tu sifat umum. Faham daripada ma itu segala perkara yang wajib kena tahu. Tiba-tiba mari belakang ni sebut fahmim ma. Mimma. Sebahagian. Maknanya musannif nak terang sebahagian saja. Dah hak baki mu kena wajib tahu juga lah. Kan awal-awal katakan yajibu ma, dah baki mu cari sendirilah. Dia kata annal mukallafa mutalabun bizaidin 'alaiha. Fahamnya gitu zahir. Walaisa kadzalik, tapi tak gitu. Zahirnya gitu, zahirnya gitu tapi tidak gitu. Dah nak jawab ke mana? Kenapa dia buat itu? Sebab apa mula-mula sebut ma dengan bagi faham zahir maksud umum semua sekali. Tiba-tiba sini mim. Mim dengan maksud sebahagian, nak khabar sebahagian saja. Dah hak baki kita kena tahu ke? Tak, kita tak kena tahu. Dah buat apa buat gitu? Tu nak terang ni. Wal jawabu. Faham tak? Wal jawabu. Ni empat ibaratnya. Tadi kat masjid besar. Masjid besar tu pokoknya masuk perbincangan ilah juga tafriq tu. Tara ijazah tak ajar itu. Mestilah dia. Kata dalam hak Fathul Mu'min tadi sebut apa qadi lain dengan wali khas. Qadi tafsir pembahagian hukum dia tafsir, wali khas hukumnya gini. Dalam zawaj ijazah ada macam gitu. Tu tahap tu kalau tahap tu hak dirasat ulia tu. Dia tengok pada perbezaan hukum. Patutnya tak dikabur tapi dikabur juga. Nampak tak? Orang faham tu lah. Kuliah agama ni. Wal jawab. Adalah faham. Kau ngaji faham. Wal jawab. Jawapannya anna kalamahu sabiqan. Kalam musannif yang dahulu bi'tibari kamalatihi mutlaqan. Diiktibarkan tentang kesempurnaan Tuhan secara mutlak. Awak kata yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajibu. Ma tunjuk pada kesempurnaan Tuhan hak secara mutlak. Hak tu memang wajib tahu semua. Bukan tahu semua, wajib kita iktikad sekalian kesempurnaan tu sifat Tuhan. Maka fa yajibu alaina an na'taqida anna lahu ta'ala sifatin, wajib kita iktikad bahawa bagi Tuhan tu sifatin ay kamalatin la nihayata laha fi nafsil amri. Ada kesempurnaan yang tidak ada penghujung baginya pada nafsil amri, pada hakikat sungguhnya. Illa, kecualilah, namun illa anna ba'daha, kecuali sebahagiannya kullifna bihi tafsilan, ditaklifkan kita tahu secara tafsil, secara perinci. Kenapa kena tahu perinci? Liqiyamid dalili alaika, ada datang dalil di atasnya. Jawab gitu. Jadi tak ada iktirad atas kalam musannif apa mari umum tiba-tiba datangkan tu memberi faham gini tak. Jawapannya hak pertama itu cerita mengenai sifat kamalat Tuhan. Hak tu memang wajib semua tahu, i'tiqad segala kamalat itu ialah sifat yang Allah Taala. Okey. Wa kadzalika liqiyamid dalil alaihi. Kadzalika tak? Kullifna bihi. Kalau kullifna maknanya kita ditaklifkan. Kalau kallafana Allah mentaklifkan. Boleh baca ikutlah. Kallafana ay kallafana Allah. Kullifna kita ditaklifkan mengetahui secara tafsilan. Liqiyamid dalili alaihi kadzalika. Gitu.
Tak habis itu. Liqiyamid dalili alaihi kadzalika. Kerana ada datang dalil di atasnya sedemikian. Ai tafsilan. Kadzalika ai tafsilan. Ada dalil tafsir, maka kita disuruh tahu secara tafsir. Apa dia yang disuruh kita tahu secara tafsir? Wa huwa ma dzakarahu huna, iaitu yang disebut oleh musannif di sini, iaitu 20 dalil. Wa ba'dhuha, dan sebahagian daripadanya kullifna bihi, kita ditaklifkan dengannya ijmalan, secara umum. Okey, habis selesai situ. Fa qawluhu wa yajibu ala kulli mukallafin, dan wajib atas setiap mukallaf an ya'rifa ay tafsilan, mengetahui secara tafsil. Fit tafsili, secara tafsil pada perkara yang datang secara tafsil. Wa ijmalan fil ijmali, dan mengetahui secara umum pada perkara yang datang secara umum. Gitulah maksudnya. Wa qawluhu fa mimma yajibu, kata musannif mimma yajibu tu maknanya in aradta ma'rifata ma yajibu tafsilan, jika kamu ingin mengetahui apa yang wajib secara tafsir, fa ba'du al-wajibi al-mutaqaddimi, maka sebahagian perkara wajib yang telah terdahulu, wa huwal wajibu mutlaqan, iaitu perkara wajib yang secara mutlak itulah, isyruna, ada 20. Wahiyal wajibatu, dan itulah yang wajib tafsilan, secara tafsil. Itu takdir je lah. Wala yaridul iskalu. Okey, maka tidak waridlah iskal tersebut. Fa ba'dul wajibil mutaqaddimi wa huwa al-wajibu mutlaqan. Fa ba'dul wajibil mutaqaddimi wa huwa al-wajibu mutlaqan 20. Apa? Jadi fa ba'du al-wajibil mutaqaddimi, mana wajib mutaqaddim? Fa ba'dul wajibu al-mutlaq. Fa ba'dul wajibil mutlaqan, dan sebahagian daripada perkara wajib yang mutlak. Mana? Segala sifat-sifat kesempurnaan. Sebahagian daripada segala sifat-sifat kesempurnaan itu ialah 20. 20 itu yang wajib tafsir. Mana? Takdir. Maka fala yaridul iskalu, maka tak warid iskal tersebut. Iskal i'tirad yang kata dah hak ni kata umum, ni kata khusus pula kat mana? Tak warid. Illa, kecualilah, illa law kanatil 20, kalaulah 20 itu ba'dal wajibi tafsilan. 20 itu sebahagian daripada perkara yang wajib secara tafsir pula. Oh, kalau 20 tu hanya sebahagian daripada perkara yang wajib secara tafsir, barulah iskal. Mana hak baki tafsir? Apa tak beza? Mana buat sini. Jadi, hak wajib secara umum panggil al-wajib mutlaqan. Hak ni. Dalam wajib mutlaqan tu banyak kita buat contoh ginilah. Dalam wajib mutlaqan tu ada 20. 20 ni kita buat 20 ni kita panggil al-wajib tafsilan. Yang wajib secara tafsir. Tafsilan. 20 kan? Jadi hak wajib mutlaqan banyak daripada hak ma tu wajib mutlaqan. Fa mimma yajibu, hak mai kediam tu wajib secara tafsir. Tak ada iskal lah. Hak iskalnya kalau wajib tafsir tu, hak wajib tafsir ni 20 ni. Kalau hak mimma tu, tak, mimma tu mim wajib tafsir dah. Hak ni wajib tafsir dah. Hak ni tafsir. Tiba-tiba 20 hak dalam ni. Hak ni 20. Dan mana baki tafsir lain? Nampak tak? Baki hak tafsir lain. Faham tak betul tu? Kena betul bulat. Betul bulat boleh je, sama je. Betul bulat. Katalah, jadi kita kata yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa ma. Hak ni wajib. Hak ni wajib secara mutlak. Mutlak. Hak ni wajib secara tafsir.
Hak tafsir ni 20. Hak ni mutlak. Tak ada had lah. Buat bulat tu bukan kata had. Saja nak beri gambaran. Ya. Hak ni tak apalah, tak ada iskal. Hak iskalnya kan ni? Hak wajib kata mula-mula tu wajib tafsir dah. Apa dah? Wajib tafsir dah. Tafsilan. 20 ni daripada perkara wajib tafsir. Dah hak tafsir hak lain. Hak tu baru jadi iskal. Wala yaridu al-iskalu illa law kanat al-ishruna ba'd al-wajib. Kalau 20 tu hanya sebahagian daripada wajib secara tafsir. Walaysa kadzalik. Tapi tidak sebegitu. Bal hiyal wajibatu tafsilan. Bahkan 20 itulah yang wajib secara tafsir. Wa dzalika ba'dal wajibi mutlaqan. Itu ialah selepas daripada perkara wajib yang mutlak. Okey. Qauluhu min bimakna ba'. Min bimakna ba'. Fihi nazar. Kata syarih dia kata min dengan makna ba' tu ada nazar. Fihi nazar. Kenapa? Kata boleh kritik lagi lah. If law kanat bimakna ba'. Kalau kanat ay kanat min bimakna ba'. Kalau min tu dengan makna ba'. La kanat isman. Min tu jadi ising. Kalau min dengan makna ba'. Ba' tu ising kan. Dan min jadi ising lah. Fakana al-aula an yakula min li tabi'i. Maka sepatutnya syarih kata min tu li tabi'i tu. Min tabi'i dia. Bukan min dengan makna ba'. Sikit itu. Wa qauluhu ay min ba'di kana aula adalah lebih aulanya hazfa min. Buanglah min tu. Ni tengok pada kalam syarah dia kata ay min ba'di ma yajibu. Buang min lah. Ba'du ma yajibu je. Okey. Ialah hazah min fayaqulu ay wa ba'du ma yalzamu wa ba'du ay wa ba'du gitu ya. Okay. Kenapa hazah min? Lima yalzamu ala kalamihi minal jam'i baina tafsir wal mufassar. Kerana berlaku pada kalam musannif menghimpun antara tafsir dan benda hak nak ditafsirkan. Dia nak tafsir okey. Tafsir dengan mufassar. Mana tafsir, mana mufassar? Antara min dengan ba'. Tanya. Antara min dengan ba', mana tafsir, mana mufassar? Ada nak jawab ke online? Antara min dengan ba', mana tafsir, mana mufassar? Itu kan? Mana? Antara min dengan ba', mana tafsir, mana mufassar? Live ni lambat ni, sebab dia lewat. Ni dek. Birthday ni kan? Birthday boy. Ada kek? Tak apa. Mana tafsir, mana mufassar? Tak pasti? Tembok ya. Kalau tembok, salah dua-dua salah. Ni soalan, kalau PSC soalan ni, dah. Betul, dua-dua betul. Kalau salah, dua-dua salah. Habis pun itu makah. Mana mi, mana ba'? Mana mi, mana ba' pula. Mana mufassar, mana tafsir? Dia nak jawab online. Mi nak panggil mufassar. Hak ni yang nak ditafsir. Ba' tu tafsir dia. Jadi ba' tu tafsir bagi min. Ba' itu tafsir bagi min. Min tu mufassar, kalimah yang nak ditafsirkan. Dah di sini berlaku berhimpun antara tafsir dan mufassar. Tak buat gitu. Itu mencacatkan bagi badallah kalam. Tak, dihimpun dua-dua. Jadi lima yalzamu ala kalamihi minal jam'i baina tafsiri wal mufassar. Qauluhu li'anna sifat maulana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bukan tafsir kitab tafsir. Wal mufassir Syekh Ali Sabuni ke betul. Allah Ta'ala a'la. Habis.
Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sini. Ya, gitu.